Okey, so sekarang ni kita sampai ke bahagian di mana kita dah sampai ke rumah customer, ke rumah pelanggan kita, dan bagaimana kita nak membuat ataupun nak memulakan kita punya perkongsian. Okey, terlebih dahulu sebaik saja kita sampai ke rumah kita punya customer, kan? Jangan locate untuk beri puji-pujian lah. Terutama sekali permulaan ni kita mestilah mulakan dengan FORM. Apa dia FORM? FORM ni yang pertama sekali ialah dia punya family background, latar belakang dia. Jadi kita boleh berkenalan dululah. Mungkin kita ambil masa dalam 5 ke 10 minit ataupun lebih-lebih dalam 15 minit untuk supaya kita suasana tu jadi lebih baik, lebih mesra. Okey, kemudian yang keduanya kita tanyalah dapatkan dia punya latar belakang dia, pekerjaan dia, itu O, dia punya occupation. Apakah pekerjaan dia? Jadi dekat situ kita dah dapat jangkakan dia punya kemampuan dia, keperluan dia dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiganya kita juga dapatkan dia punya R, apa ni, dia punya recreational. Sama ada dia ni ambil berat atau tentang kesihatan atau tidak. Dia ni jenis orang yang ambil berat tentang kesihatan keluarga ataupun anak-anak, kan? Dan juga yang keempat ialah M. M ni apa dia? Iaitu monetary ataupun money matters lah. Dia punya tentang keperluan, dia punya dari segi kewangan. Mungkin dia baru kena VSS ataupun dia punya saham baru jatuh dan sebagainya. Jadi dengan kita mendapatkan dia punya FORM ni tadi, kita dapat membuat closing yang lebih baik. Sebab apa ini sangat penting. Kemudian dalam masa yang sama kita juga jangan, macam saya kata tadi, jangan lokek bagi puji-pujian. Tengoklah rumah dia macam mana, anak-anak dia, keadaan persekitaran. Ini untuk memberikan keyakinan dan juga untuk mendapatkan satu suasana yang lebih mesra. Kemudian selepas tu kita boleh mulakanlah. Mungkin kita kata datang ni sebenarnya nak kongsi dengan you satu perkara lah. Sebab apa kita sekarang ni air kita keadaan air kita ni sangat-sangat terancam, tercemar. Jadi saya datang ni nak test air dekat rumah you. Jadi dengan minta kerjasamalah, kita minta dia ambilkan air minuman daripada rumah beliau sendiri, kemudian minta dia isikan sedikit air pipe dalam gelas kita lah. Kemudian kalau boleh kita sediakan satu kertas, macam saya kata ni, kertas lapik warna putih macam ni untuk lebih mudah kita nampak lah. Okey, dan yang lebih berkesan lagi kita letak air RO ni kan di bahagian tengah. Dan agar supaya ianya lebih meyakinkan, jadi kita tuang air RO ni di depan kita punya pelanggan lah. Jadi dia tak ada timbul ragu-ragu mungkin kita ambil air daripada mana ke apa kan. Okey, kemudian kita mulakan dia dengan membuat ujian. Okey, kita onkan kita punya mesin, buka dia punya sarung dulu, dan kita angkat air ni, tunjuk dekat dia. Okey, ini air pipe kawasan sini ataupun air pipe daripada rumah tuan. Jadi kita tengok sekarang ni berapa bacaan dia. Jadi kita tunjuk dekat dia, lepas tu kita tengok sama-sama dan beritahu dia apa bacaan yang tertera dekat kita punya TDS pen. Okey, kemudian yang keduanya kita test air minuman ataupun air daripada penapis ataupun air yang dah dimasak lah. Dan kita cara yang sama juga kita tunjukkan kepada beliau. Kalau mungkin ada perubahan, peningkatan, kita beritahu dia, okey, nanti saya akan jelaskan kenapa ada peningkatan dekat sini. Okey, dan kemudian yang ketiga ialah kita punya air RO. Jadi kita tunjuk dekat dia bacaan dia kosong. Jadi ini sebenarnya ialah air tulen. Okey, kalau timbul persoalan apakah itu TDS, jadi kita jelaskanlah sebenarnya TDS pen ni ialah untuk mengukur jumlah bahan pepejal yang terlarut dalam air. Sebab apa? Air yang tercemar, bahan-bahan cemar tadi sudah larut dalam air kita ni. Jadi kita boleh gunakan alat ni untuk ambil bacaan lah, sebab dengan mata kasar kita tak dapat lihat. Kemudian setelah kita pastikan kita off kita punya TDS pen, dan kita ambil kita punya electrolyzer. Okey, so pastikan electrolyzer dalam keadaan off sebelum kita masukkan dalam air ni. Sebab dikhawatiri kita akan kena kejutan elektrik dan sebagainya. Jadi kita pastikan ini off, dan juga kita main switch itu pun offkan terlebih dahululah. Okey, jadi kita tunjuk dekat dia. Okey, ini kita gunakan alat ni. Ini ialah cara yang kedua untuk kita menguji ketulenan air, di mana alat yang digunakan ialah electrolyzer, iaitu water purity tester, iaitu alat untuk menguji ketulenan air. Okey, jadi kita biasanya kalau macam saya uji dulu air RO dan juga air minuman lah. Kemudian bila kita onkan dekat sini, kan? Okey, so sekarang ni tengok bila saya onkan kita punya electrolyzer ni, so you boleh nampak lah dekat bahagian air minuman ni ada berlaku tindak balas. Okey, sebenarnya apa yang berlaku ialah ini menunjukkan dalam air kita ni ada bahan-bahan cemar yang mana terdiri daripada logam-logam berat, ion logam dan sebagainya. Tapi kalau tengok dekat bahagian air RO ni tak ada apa-apa tindak balas. Okey, dan dalam masa yang sama arus elektrik ni juga dia akan menghuraikan bahan-bahan terlarut tadi, dan kita boleh nampaklah
apa bahan yang terkandung dalam air tersebut. Okey. So mungkin dia kata tengok yang ni kan tak ada tindak balas, mungkin kata rosak ke apa, saya tukarkan. Okey. Dan ni saya masukkan air pipe tadi Okey. Dan bila saya onkan ni, okey kita tengok Jadi kita boleh nampak lah okey, berlaku tindak balas yang sama lah. Jadi ini menunjukkan air pipe dengan air minuman kita ni sebenarnya ada mengandungi bahan-bahan peperjal yang terlarut, termasuklah bahan-bahan toksid, bahan-bahan cemaran, dan bahan-bahan kimia dan sebagainya. So itu satu cara untuk kita menjalankan electrolysis, untuk kita tunjukkan kepada kita punya pelanggan bagaimana untuk menguji kita punya air lah. Dan pastikan semasa kita membuat uji kaji ni, kalau ada kanak-kanak jangan bagi dia dekat, sebab apa, ini ada arus elektrik yang mengalir. Dan juga pastikan kita punya keselamatan, jangan pegang bahan ni semasa switch ni masih kita onkan lagi. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.